Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dengan siri Tadabbur Buku yang pertama bersama dengan saya, May Nadia. Okey, so seperti yang saya janjikan dalam promo yang sebelum ni, saya ada janjikan yang saya nak kupas setiap satu topik yang ada pada setiap buku yang saya janjikan untuk tadabburkan lah kan. So secara disclaimer awal, insyaAllah apa yang saya sampaikan dalam buku ni adalah daripada kefahaman saya dan apa yang saya faham. So kalau ada benda yang baik, korang boleh ambil lah kepada diri korang. Tapi kalau perkara-perkara ni dia merupakan satu kesalahan ataupun yang kesalahan lah yang pastinya kan dari segi ilmiahnya ke apa ke, sila PM saya dan insyaAllah saya sangat menerima teguran dan feedback daripada anda semua supaya kita sama-sama dapat manfaat, sebab saya rasa setiap buku yang saya baca tu dia ada manfaatnya yang berbeza. So saya rasa saya nak kongsikan kepada audiens semua dah kan. So kita bermula hari ni ya, insyaAllah. Topik yang pertama adalah, saya memang kalau baca buku, saya suka baca buku tu daripada cover to cover. So hari ni saya akan start dengan mukadimah daripada buku Jadid Hayatak, yang mana sebelum ni saya dah perkenalkan dalam post promo saya. Yang Jadid Hayatak ni dia dalam bahasa Melayunya adalah bermaksud perbaharui hidupmu, dan dia merupakan satu karya daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Okay, so apa yang penting dalam buku ni adalah saya rasa start daripada mukadimah lagi, kita dapat tahu banyak perkara lah yang terkait dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia biasa. So dalam mukadimah ni memang Syekh Muhammad Al-Ghazali dia tekankan tentang bagaimana Islam tu berperanan sebagai agama fitrah, yang mana Islam tu kita katakan dia sesuai dengan watak dan kecenderungan manusia lah. Maksudnya macam hakikat seorang manusia, dia sama ada dari segi dia punya perasaan, dia punya spiritual kan, dia punya intelek, semuanya ada dalam Islam. Cuma macam mana kita nampak benda tu dan macam mana kita kupas benda tu dan applykan dalam hidup kita. So ada satu situation yang dalam mukadimah ni yang Syekh Muhammad Al-Ghazali sentuh. Dia kata sayangnya kadang-kadang benda yang samawi ataupun kita kata benda-benda yang bersumberkan Al-Quran dan hadis ni kadang-kadang dia terstuck dalam buku-buku teks, buku-buku yang rasmi. Maksudnya macam, yalah kan kita ada macam-macam kan, ada buku akidah, ada buku fiqh dan sebagainya. Kadang-kadang orang rasa benda tu adalah untuk setengah golongan, dan kadang-kadang benda tu dia tak tersampai secara lahiriahnya dalam kehidupan manusia. Sebenarnya Islam tu patutnya kalau kita tengok daripada zaman sahabat lagi pun kan, kita nampak Islam tu dia peranan in all ways. Maksudnya sama ada, tak kisahlah daripada segi intelektual dia orang ke, spiritual dia orang ke, emotional dia orang ke, benda tu tercater dengan Islam tu sendiri. So daripada buku Jadid Hayatak ni, dalam mukadimah dia memang itu yang pendekatan yang Syekh Muhammad Al-Ghazali nak sampaikan. Sebab dia kata dalam buku Dale Carnegie yang bertajuk How to Stop Worrying and Start Living Life, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab lah waktu tu, yang dia bacakan oleh Profesor Abdul Mun'im Al-Ziyadi. Dia kata dia dapat faham lah yang sebenarnya pemikiran barat ni dia memang sangat bersyukur sebab pemikiran barat ni dia bawa banyak konsep fitrahnya. Contohnya kalau kita tengok pun kan, kalau dari segi kita kata ilmu psikologi, ilmu parenting pun kan, banyak sebenarnya yang dikupas ataupun diresearchkan oleh orang-orang barat ni. Cuma saya setujulah dengan Syekh Muhammad Ghazali. Dia kata walaupun benda ni berharga dan kata apa sangat bermakna lah kan kepada kehidupan manusia, humanity tu sendiri, tapi sayangnya dia kurang sentuhan wahyu tu. So based on that buku, sebab tu terhasilnya buku Jadid Hayatak ni, based on buku Dale Carnegie ni, instead of just ambil pandangan atheism ataupun pandangan orang yang beragama selain daripada Islam kan, Syekh Muhammad Al-Ghazali cuba bawa pendekatan Islam dan cuba bawa dalil-dalil yang kata apa, bukan mendekati, dia membawa dalil-dalil yang terkait dengan apa yang dihujahkan oleh Dale Carnegie ni. So macam contohnya saya bagi daripada surah
surah Al-Fusilat, ayat yang ke-53. Kami memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehinggalah jelaslah kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. So kalau macam Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata manifestasi fitrah tu, ataupun kita kata explanation tentang fitrah tu dah ada dalam Quran. Cuma how do we explain, dan kita tengok daripada angle mana untuk kita kupas. Hari tu saya ada bersemalah dengan seorang kawan tentang macam mana tentang konsep psikologi ada tak di zaman Rasulullah. Sebenarnya kalau kita tengok ataupun pergi talk orang yang macam itu, saya pergi talk Dr. Alizi yang ada disembangkan berkenaan dengan psikologis Islam, ilmu psikologi Islam. Memang ada orang kata momen-momen yang mana Rasulullah dia menggunakan pendekatan psikologi. Cuma kalau kita, sebab ialah di zaman Rasulullah tu dia tak ada pecahan ilmunya kan. So di zaman sekarang ni dia menjadi tugas kita lah untuk kita cari macam mana untuk matchkan benda tu dengan dalil-dalil yang ada. Bukan matchkan maksudnya macam kita cari and kita cari dalil, tapi nak katakan dalam dalil tu dah ada dah semua. Cuma how do we understand it, from what angle and from what perspective lah kan. So sebab apa benda ni penting? Sebab kalau kita tak faham fitrah, contohnya saya ambil contoh, ada beberapa contoh kayaknya manusia secara fitrahnya sukakan kebaikan, manusia secara fitrahnya sukakan keadilan, manusia secara fitrahnya sukakan keharmonian sebagainya kan. Tapi kadang-kadang kita tengok dalam suasana orang tu sama ada di Muslim ataupun di negara yang dipanggil negara Islam, benda tu kadang-kadang tak ter-apply. Malahan pemerintah yang so-called kata pemerintah negara Islam ni pun banyak rasuah, banyak orang kata ketidakadilan yang berlaku dan sebagainya kan, kekejaman. So how do we orang kata faham benda tu kan, sedangkan kita kata Islam tu adalah agama yang fitrah kan. So kalau kita tak dapat rungkaikan permasalahan ni daripada logical thinking versus orang kata dalil daripada wahyu, benda tu dia akan boleh jadi sama ada orang akan mempergunakan agama tu ataupun menunggang agama tu, dan dia akan terjadi konflik lah di kala mana kita nak memahamkan benda yang sepatutnya dengan benda daripada wahyu. Sedangkan apa yang wahyu dah sampaikan tu, dia benda tu dah jelas, cuma dia conflicted bila kita tidak memahami fitrah tu sendiri kan. So kalau dalam buku Syekh Muhammad Al-Ghazali ni pun, bila kita baca cover to cover, dia lebih, pendekatan dia lebih kepada prinsip diri seorang manusia tu. So maksudnya macam ada certain topik dia kata macam kena perbaharui dirimu kan, kena yakin dengan prinsipal diri kita kan. So benda-benda macam tu yang sebenarnya dia blend in kan dalil logik, dalil rasional, maksudnya dalil pemikiran, dalil nakli dan dalil akli lah kan. So benda tu bila dia blend in dengan betul, baru kita rasa oh okey, ini yang apa sahabat-sahabat rasakan. Maksudnya macam dia rasakan okey, Islam ni memang betul-betul fulfilling their own fitrah kan, membuatkan dirang bahagia dengan Islam. Sebab kadang-kadang ramai orang yang dia susah nak memahami konsep yang disampaikan dalam Islam tu disebabkan logik dia tak masuk. Contoh kan. So benda-benda macam tu saya rasa topik-topik yang kita akan sampaikan nanti ni dia akan banyaknya kupas on that angle lah. Dan kemudiannya kehidupan kita ni ada framework kan. Maksudnya manusia ni dia ada rasional dan dia ada kemahuan dia sendiri. Tapi if they don't have boundaries, dia susahlah nak macam mana nak hidup accordingly. So sebab tu Islam datang untuk letakkan boundaries dan framework pada hidup kita. How should we live? How do we serve our creator kan upon our lives? What we have to make from our life kan, maksudnya apa yang kita nak contribute daripada hidup kita, apa yang kita nak buat kan, prinsip apa yang kita kena pegang dan sebagainya kan. So pendekatan ni pun macam saya tengok Syekh Muhammad Al-Ghazali dia bawa angle okey, orang barat kata macam ni, apa yang Quran katakan, kemudiannya apa yang Quran sampaikan, what's more, what's kurang, apa yang kita patut fahami dia, apa yang kita patut kena retract back. So benda-benda macam tu menarik lah. Dan kemudiannya last but not least, antara tujuan utama Syekh Muhammad Al-Ghazali ni, dia kata adalah ilmu tu bukan saja untuk disampaikan secara membuta, tapi aplikasi dia tu. So sekarang ni dia nampakkan, dia bagikan contoh-contoh jugalah macam mana nak aplikasikan
ilmu fitrah ni ke dalam hidup kita. So benda tu dia jadi satu elemen yang penting lah. Maksudnya bila diceritakan tu ada dalil, ada contoh dan bagaimana nak melaksanakan dia. So saya rasa bila kita baca buku ni, kita akan sentiasa terreflect back dengan kehidupan kita. How do we do that? How do we change that into that direction? Macam mana kita nak ada prinsip tu? Macam mana contohnya kita nak membaharui hidup kita? Macam mana kita nak bawa hidup kita ke depan dan sebagainya kan. So benda tu saya rasa adalah sangat-sangat menarik, especially untuk kita yang tak kisahlah umurnya mana, umurnya tahap mana pun, asalkan kita dah mampu memahami kan. Especially kalau buku ni dibaca oleh golongan muda, saya rasa dia sangat-sangat membantu kehidupan orang-orang muda untuk melayari kehidupan ni ke depan lah. Maksudnya what prinsip tu you need to follow, apa yang kita perlu faham, apa yang kita perlu tahu, apa yang kita perlu pegang dalam diri kita. Okay, ini bukan untuk orang muda sajalah, tapi dia kata dia akan advantage kepada orang muda sebab dia baru nak discover hidup dia kan. Tapi untuk orang yang lebih tua pun, macam saya ni ataupun orang yang lebih tua daripada saya pun bagus, sebab kita akan terreflect back, okay, hidup kita macam mana, setakat ni kita dah bawa kehidupan kita macam mana, is it going according to the wahyu or not kan. So benda tu sebagai seorang Muslim, dan saya rasa setiap seorang Muslim tu dia hendak menjadi hamba yang lebih baik dan nak memperbaiki diri. Saya rasa buku ni memang sangat kita kena baca, dan tunggu episod-episod tadabbur buku daripada saya seterusnya. So sampai dekat ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dan jumpa lagi.